Hai, Assalamualaikum semua anak-anak 5 bestari dan 5 cerdik. Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat bersama keluarga dan bersedia untuk mengikuti kelas sains pada pagi ini. Jom kita belajar sains bersama Cikgu Zai. Bersedia? Jom. Baiklah, untuk hari ini tema kita adalah sains hayat. Tajuk kita masih lagi sama iaitu 2.0 iaitu manusia. Dan kita masih lagi berada di dalam standard kandungan 2.1 iaitu sistem rangka manusia. Standard pembelajaran pula berbeza sikit iaitu kita kena mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia. 2.1.3 menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia dan seterusnya menakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia. Okey, sedia? Kita mulakan. Baiklah, kita perhatikan dulu gambar. Okey, gambar pada muka surat berapa ni? Buku teks buku teks muka surat 22. Okey, muka surat 22. Ravi memerhatikan model rangka manusia. Okey. Ravi pun berkata, "Cikgu, bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia bersambung?" Dia tahu, sekarang kita dah tahu dalam rangka manusia ni ada tulang-tulang dan tulang-tulang tu mesti bersambung. Takkan dia bercerai-cerai kan? Jadi, cikgu pun menjawab, tulang-tulang kita bersambung atau bertemu pada sendi. Contohnya, 2 tulang pada lutut bertemu pada sendi lutut. Okey, antara tulang betis tu, ada 2 tulang betis dan tulang peha tu, femur tu, dia bercantum 2 tu dan bercantum pada sendi lutut. Okey, jadi maksud sendi. Bila kita dah tahu tu, jadi maksud sendi adalah tempat pertemuan 2 atau lebih tulang. Okey, di mana tulang itu bertemu, di situ ada sendi. Okey, faham? Okey, bagus. Seterusnya, kita perlu kenal pasti. Kita perlu kenal pasti kedudukan sendi. Ada 8 sendi yang kamu kena kenal pasti. Yang kamu kena ingat kat mana kedudukan dia. Okey, ada 8. Jadi kita pergi yang pertama, sendi pada tulang leher. Dah tahu pun, leher kan? Kat mana dia? Di situ. Okey, di situ sendi pada tulang leher. Di sini kat leher. Yang mencantumkan tengkorak dengan kita punya tulang belakang di bahagian leher. Okey, seterusnya kita ada sendi pada tulang bahu. Yes, di bahu kamu. Jadi dia mencantumkan tulang selangka ni, kita panggil tulang selangka dengan tulang tulang apa kita panggil ni? Tulang lengan kita ni. Okey, disambungkan di situ. Jadi sendi pada tulang bahu. Seterusnya sendi pada tulang siku. Yes, ini dia mencantumkan tulang ini dan tulang tangan ni. Okey, jadi di sini terbentuklah sendi pada tulang siku. Okey, sendi pada siku lah. Okey, seterusnya sendi pada tulang pergelangan tangan. Kat mana dia ada? Oh, sini dia. Okey, dekat sini antara 2 tulang ni dan juga tulang-tulang tulang kapal, metakapal kat sini kan. Kita di mana dia bertemu, di situlah sendi pada tulang pergelangan tangan. Sebenarnya kat sini yang paling banyak sendi sebab ada banyak pergerakan yang berlaku. Jadi ada banyak sendi di sini yang terlibat Dan nombor 5 kita ada sendi pada tulang belakang. Yes, setiap tulang belakang ni daripada atas ni, daripada leher ni sampai ke pinggul ni. Okey. Semua tulang-tulang ni ada 28 tulang, semua tulang ni bercantum disambung menggunakan sendi pada tulang belakang. Okey, sendi pada tulang, so dia akan bercantum macam tu. Jadi in between 2 tulang tu ada sendi. Okey, kemudian kita ada sendi pada tulang pinggul. Di sini di antara kamu punya tulang pelvik ni, kita panggil tulang pelvik dengan femur ni. Okey, dengan femur ni. So kat sini ada sendi. Okey, ini sendi yang paling besar sebenarnya Okey, kemudian kita ada sendi pada tulang lutut.
Kat mana tulang lutut tu? Di sini. Jadi dia mencantumkan femur ni dengan dua tulang ni. Okey? Tulang betis ni. Dan akhir sekali sendi pada tulang pergelangan kaki. Kat mana? Dekat sini. Okey? So dia menyatukan tempat bertemunya antara tulang betis ni dengan tulang-tulang di pergelangan kaki. Okey? Boleh ingat? Boleh faham semua? Okey. Seterusnya. Perhatikan gambar ni. Perhatikan gambar ni. Gambar seorang lelaki ini dan dia bertanya pada diri dia sendiri, mengapa saya tidak dapat menggerakkan tangan saya ni? Mungkin tangan dia patah ke, retak ke? Dan awak perhatikan tangan ni disimen, dibalut dengan kain andu. Jadi mengapa tangan dia tak boleh digerakkan? Okey, tangan dia ni tidak boleh digerakkan kerana tulang-tulang yang terhalang dari bergerak. Tulang-tulang ni dia simen supaya tulang tu tak bergerak, supaya boleh sembuh. Jadi inilah contoh di mana keadaan-keadaan tulang manusia yang tiada sendi. Kalau tak ada sendi, jadi tulang tu tak boleh bergerak. Okey? Tak boleh bergerak, jadi kamu tak boleh bergerak lah. Tak ada sendi, jadi tak bolehlah bergerak. Okey? Okey. Seterusnya kita akan pergi satu-satu. Kita akan pergi satu-satu fungsi sendi pada setiap tulang. Okey, so kita pergi kepada fungsi sendi pada tulang leher. Okey, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Tengok gambar ni, So ke belakang, ke depan. Okey. Okey, lepas tu ke kanan, ke kiri. Okey, ke kanan, ke kiri. Pusingan, pusing kepala kamu dan juga putaran. Tapi ada had dia. Betul tak? Ada had dia. Boleh ke pusing kepala tu sampai ke belakang? Tak boleh kan? Jadi dia ada had. Maksudnya di sini sendi ni dia ada had putaran dia. Okey, had pergerakan dia. Okey? Jadi sendi pada tulang leher ini fungsinya menggerakkan kepala secara pusingan ataupun putaran. Ini yang kamu perlu ingat. Okey, seterusnya. Fungsi sendi pada tulang bahu. Yes, kat mana? Dekat sini ni. Ingat tak? Tadi kita dah tengok kedudukan dia. Okey, sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang. Okey, ke belakang. Okey, ke depan. Ke tepi. Dan kita membuat putaran. Ni macamnya dia main baseball ni. Ke depan, ke belakang. Ini dia membuat putaran. Okey, kalau tak ada sendi, tak boleh buat putaran. Okey, seterusnya. Kita ada fungsi sendi pada tulang bahu. Tulang bahu ya. Tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang. Ini sekali semua. Okey, sekali tulang bahu, tulang tangan ni dan tulang belakang. Okey. So sendi-sendi ini membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh daripada pinggang ke atas. Okey, pinggang ke atas. Contohnya seperti ni. Ini melibatkan tulang belakang. Okey, yang ini melibatkan tulang belakang juga dan juga tulang bahu kat sini. Okey, dan juga tulang tangan. Ini juga pergerakan putaran ni, pusing ni. Okey, di atas bahagian sini bergerak, yang tak bergerak bahagian kaki tak bergerak. Okey, so dia membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Seterusnya fungsi sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul. Tulang lutut dan juga tulang pinggul. Tulang lutut ni dekat lutut ni dan juga tulang pinggul ni yang dekat sini. Jadi dekat sini tengok perempuan ni buat. Okey, dia boleh mengangkat kaki naik ke atas dan awak boleh bermain bola. Okey, jadi fungsinya adalah untuk membolehkan kaki diluruskan dan dibengkokkan. Okey, nak luruskan dan nak bengkokkan. Ini nak bengkokkan. Nampak tak? Nanti awak boleh buat pergerakan ni nanti di rumah. Okey, seterusnya.
kita dah habis fungsi. Setiap fungsi sendi kita dah habis. Jadi saya nak mengingatkan kamu, okey, tentang postur badan yang betul dapat mengelakkan tulang belakang daripada sakit. Yes, kita mesti jaga. Kita mesti jaga tulang-tulang kita dan sendi-sendi kita. Sebab kalau tak ada sendi ni, tulang-tulang, bayangkan kalau sendi tu tak ada. Satu, pergerakan tak boleh buat. Satu lagi, tulang ni akan sakit. Dia akan bergeser. Bila bergeser tu, nanti kamu akan rasa ngilu, akan rasa sakit. Jadi kamu tak boleh bergerak. Jadi kita kena jaga. Kita kena jaga sendi-sendi ni supaya tak terkoyak. Okay, bila kita nak jaga, macam mana kita nak jaga dia? Kita kena jaga postur badan kita. Postur ni apa? Ni dia. Okay, cara kita duduk juga. Okay, cara kita duduk. Macam atas ni ke atau yang bawah ni yang bagus? Yang mana satu? Yang mana satu kita perlu amalkan? Ini jawapannya. Okay, yang atas ni kita perlu sandar. Kita perlu tegakkan leher kita. Okay, yang ini adalah postur yang tidak bagus. Dia akan menyakitkan tulang leher kamu dan juga tulang belakang kamu. Seterusnya, kalau kita nak angkat barang. Cara angkat barang yang betul, kita angkat barang yang mana? Yes, yang bawah ni. Okay, kita kena tundukkan kita punya badan. Okay, kemudian baru kita angkat. Jangan angkat membongkok macam tu. Okay, awak akan mencederakan kamu punya tulang belakang. Seterusnya, cara kita tengok komputer dekat meja. Okay, pastikan kamu tidak membongkokkan badan kamu. Pastikan tulang belakang ni dapat support. Okay, jadi inilah jawapan yang paling tepat, postur yang betul, iaitu dengan menegakkan tulang belakang kamu. Okay? Alright, seterusnya. Perhatikan gambar. Gambar dua orang lelaki ini sedang bermain bola sepak. Yang kamu suka main bola sepak. Yang dah lama kamu tak buat main bola sepak kan? Susah nak main bola sepak sekarang kan? So, kita nyatakan sendi yang terlibat dalam aktiviti di bawah. Ini banyak soalan-soalan dalam buku-buku, dia akan tunjuk gambar. Lepas tu disuruh kamu kena pasti kat mana sendi. Sendi apa yang terlibat dekat aktiviti ni? Sendi apa yang terlibat kat gambar ni? Okay, jadi kamu kena pasti. Okay, seterusnya mari kita kena pasti. So, untuk lelaki yang baju warna kuning ni, okay, yang terlibat adalah sendi pada tulang siku. Okay, nampak dia bengkok ni. Apa lagi sendi yang terlibat kat sini? Dia nak sepak bola. Nak sepak bola mesti gunakan sendi di tulang lutut. Okay, dan seterusnya dia pakai sendi di pergelangan tulang kaki. Okay, untuk orang yang baju merah ni, sendi apa yang terlibat? Dia nak angkat kaki dia ke atas ni, dia menggunakan sendi yang terlibat adalah sendi pada tulang pinggul. Okay, dia nak terjatuh dah ni, dia gunakan tangan dia. Jadi, sendi yang terlibat adalah sendi pada tulang bahu. Dan dia nak menahan dia daripada jatuh. So, dia gunakan sendi pada pergelangan tangan. Okay, dapat. So, nanti kalau ada soalan, ada tunjuk gambar. So, kamu kena pasti. Okay, sendi kat mana? Sendi mana yang terlibat? Okay? Okay, seterusnya. Seterusnya kita dapat simpulkan di sini bahawa sendi ni, apa fungsi sendi ni? Sendi ni membolehkan pergerakan dan keboleh lenturan tubuh. Tulang belakang tu kita boleh lentur dia. Okey. Ini yang dimaksudkan dengan sendi. Okey, bukan maksud sendi, fungsi sendi. Sendi membolehkan pergerakan keboleh lenturan tubuh. Okey, seterusnya kita dah masuk pada kepentingan. Kenapa pentingnya sistem rangka manusia ni? Kenapa pentingnya sistem rangka manusia ni? Kamu boleh tengok buku teks muka surat 25. Okey, kat situ kamu tengok situasi 1. So, cikgu ketua kelas bangun semua. Selamat pagi cikgu. Lama dah saya tak dengar selamat pagi cikgu ni. Okey, jadi apakah yang akan terjadi kepada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Apa yang jadi? Siapa boleh jawab? Okay. Jawapannya ialah tubuh badan kita tidak mampu untuk bergerak. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak duduk. Tak boleh lah. Okey, tak ada sistem rangka. Macam mana kamu nak bergerak? Kamu jadi macam sotong, long mah long lai.
Okey. Seterusnya, situasi 2. Apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Tengok apa yang diperhatikan kat situ. Murid ni sedang buat. Kalau tak ada tulang, dalam badan tak ada tulang. So apa jawapannya? Tubuh badan tidak akan mempunyai bentuk. Tak ada bentuk. Dia jadi macam air dan slimy, tak ada tulang. Okey? Jadi pentingnya sistem rangka manusia ni. Seterusnya, situasi 3. Apakah yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Tengok dia dah baling bola kena kepala dia. Bayangkan tak ada tengkorak. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Jawapannya, otak akan mengalami kecederaan. Jadi pentinglah ni nak ada sistem rangka ni. Okey? Kemudian, situasi yang keempat. Tengok gambar. Okey? Dia turun tangga, terjatuh. Apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Okey? Apa jawapannya? Yes. Sama juga dengan otak tadi. Organ dalaman tidak dapat dilindungi, maka ia akan menyebabkan kecederaan. Jadi inilah pentingnya sistem rangka manusia untuk melindungi organ-organ penting. Alright? So kita dah cover kedudukan sendi, fungsi sendi dan juga kepentingan sistem rangka manusia. Okey? Jadi saya harap kamu semua boleh ingat, okey, yang tugas pelajaran minggu lepas, tentang sistem rangka. Okey, bahagian utama sistem rangka dan juga pelajaran hari ini berkenaan dengan sendi dan kepentingan sistem rangka. So, kita dah sampai pada tugasan. Okey, tugasan ni dengar elok-elok. Yang pertama, jawab kuis. Okey, kuis pada link yang diberikan. Okey, yang kuis ni kamu tak perlu screenshot. Okey, dengar elok-elok, tak perlu screenshot bagi kat WhatsApp saya, tak perlu. Saya tak mau. Okey, kerana markah telah direkod dalam sistem. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Jawab kuis tu. Lepas tu, tekan finish. Bila dah tekan finish, dia akan minta kamu punya nama, kamu punya kelas. Tolong bagi kelas, kelas dan juga subjek apa? Subjek sains lah. Okey, kemudian tekan send. Dan automatik dia akan hantar dekat saya punya email. So, kamu tak perlu screenshot. Okey? Okey. Tugasan kedua, okey, saya akan bagi lembaran kerja. Okey, saya akan bagi lembaran kerja dalam bentuk PDF. Lengkapkan lembaran kerja tu. Okey, kat sini So ada dua muka surat lembaran kerja. Satu yang ni, yang ada apa? Yang ada ni. Yang ada ni. Okey, satu lagi yang ada macam ni. Okey, apa yang kamu kena buat? Okey. Kamu perlu gunting. Yang gambar yang ini ni. Okey, kamu perlu gunting ni. Gunting semua ni. Gunting semua ni dan juga label-label ni. Kamu gunting. Gunting elok-elok. Gunting cantik-cantik. Kamu lekatkan dekat sini, kat tengah-tengah ni. Okey, kamu lekatkan di sini. Okey. Contoh. Ni contohnya. Okey, kamu lekatkan. Kamu lekatkan. Dan kamu labelkan. Labelkan setiap sistem rangka ni. Bahagian sistem rangka ni. Labelkan. Bila dah labelkan, kamu bulatkan. Ada 8 bulatan. Saya nak kamu bulat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kamu labelkan. Bulatkan semua kedudukan sendi. Okey, dan kat tepi-tepi ni ada soalan. So, sila jawab soalan. Sila jawab soalan. So, dah lengkap, dah siap ni. Okey, dah siap ni. Kamu gunting semua sekali. Kamu tampal dalam buku nota. Tampal dalam buku nota. Lepas dah tampal, kamu snap gambar. Snap gambar, hantar kat saya. Hantar kat saya di grup Telegram yang saya beri. Okey, itu tugasan yang kedua. Last sekali. Siapkan latihan pengukuhan di buku modul aktiviti. Ni, buku ni. Mai tanya cikgu bila nak guna buku ni? Ni nak gunalah ni. Buku ni muka surat 7, 8 dan 9. Okey, 7, 8 dan 9. So sila buat. Okey, buku ni tak payah screenshot juga.
Okey, saya akan kutip dan saya akan semak. Okey, ataupun saya akan bagi jawapan, kamu semak sendiri. Tapi kena buat. Okey? Okey, boleh faham semua? Boleh? Dapat topik hari ini? Okey, bagus. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.